Didik TV KPM. Baik, terima kasih kerana masih bersama kami dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Jadi, untuk segmen kali ini kita akan teruskan pula kepada subtopik yang seterusnya iaitu merancang project brief. Jadi Cikgu Nazarul, macam mana kita nak mulakan perancangan kita ni sebenarnya? Okey, baik. Tadi kita dah kenal pasti ciri-ciri project brief. Okey, jadi sekarang kita nak daripada ciri-ciri tadi kita pindahkan kepada persoalan-persoalan pula. Tadi kita dah dapat maklumat. Jadi maklumat tadi perlu kita kaji pula apakah persoalan-persoalan yang perlu kita selesaikan untuk kita meneruskan proses reka bentuk. Okey, jadi boleh cikgu mulakan ya? Silakan cikgu. Okey. So perancangan project brief kita ada dua bahagian di mana yang bahagian pertama kita kena pasti senarai semak ciri-ciri pertimbangan utama. Okey, di mana ciri-ciri pertimbangan utama ini terdapat 8 ciri-ciri pertimbangan utama yang akan menimbulkan kita akan timbulkan persoalan-persoalan di situ untuk kita jawab pula nanti. Maksudnya bila ada penyataan masalah dia akan ada penyelesaiannya pula. Okey. Dia macam tu prosesnya. Okey. Jadi yang kedua selepas kita dah dah buat senarai semak ciri-ciri pertimbangan utama, kita akan menghasilkan borang project brief nanti. Okey. Jadi cikgu terangkanlah ya apakah dia kriteria pertimbangan utama. Okey, kita ada 8 kriteria. Yang pertama adalah fungsi. Antara fungsi bila kita bercerita tentang fungsi ini, kita mesti tanya apakah kegunaan produk itu, di mana produk nak digunakan dan ada beberapa persoalan lagi yang kita boleh timbulkan semasa perbincangan. Okey. Yang kedua ialah persembahan. Bagaimana produk ini dipersembahkan? Adakah dipersembahkan dalam bentuk yang berwarna-warni? Contohnya maksudnya bagaimana kita nak letakkan produk kita ni tadi untuk dilihat oleh pelanggan kita di pasaran. Okey. Kemudian tujuan pasaran. Siapa yang nak gunakan dia? Jadi dia akan ada, bila kita cerita pasal tujuan pasaran, kita mesti fikir siapa nak pakai? Siapa nak guna? Siapa nak guna? Okay. Jadi dalam banyak-banyak kumpulan umur itu wujud tak pesaing-pesaing yang maksudnya sudah mengeluarkan produk yang sama tapi mungkin kumpulan sasarannya berbeza. Jadi kita boleh menyasarkan kumpulan sasaran yang lebih khusus. Jadi kita dapat orang kata mencari kumpulan sasaran yang memang akan menggunakan produk kita nanti. Okey. Kemudian yang seterusnya ialah kuantiti. Ini penting sebab mengetahui jumlah kuantiti yang diperlukan, kita akan di peringkat penghasilan produk nanti dia akan kita perlu merancang satu jadual kerja untuk berapa lama kita nak menghasilkan dengan kuantiti. Kalau sikit sekejaplah, kalau panjang tempoh yang diperlukan lebih panjang. Betul? Okey, betul cikgu. Okey. Dan style. Style atau gaya ini memang sangat penting. Betul. Sebab kalau kita tidak memenuhi kehendak pasaran masa kini, jadi mungkin tidak sesuai dari segi teknologinya, dari segi cita rasanya, gaya hidupnya. Jadi mungkin produk kita nanti tidak boleh kita pasarkan. Betul, sebab tak ikut arus kemodenan sekarang ini. Ia perlu, kan? memang perlu, sangat perlu. Mengapa? Kerana biasanya produk-produk yang diinovasi, maksudnya produk ni kalau kita nak tengok telah ada di pasaran sekian lama. Betul. Tapi macam mana produk nama botol air saja. Tapi bagaimana kita boleh menjual botol air yang berbeza-beza? Mungkin kita perlu mengikut perkembangan atau kehendak semasa pelanggan kita. Okey. Kemudian setiap reka bentuk perlu mematuhi piawaian. Jadi kualiti kan berbeza, satu produk yang kita hasilkan mematuhi piawaian ataupun tidak. Betul. So piawaian ini bergantung, tidak semestinya satu badan piawaian sahaja yang perlu kita patuhi. Okey. Jadi contohnya kalau kita nak buat produk botol air, dia melibatkan minuman, betul? Jadi bila melibatkan minuman, dia perlu, pernah tak Ifan dengar bila Ifan nak beli produk botol air? Ada satu cikgu, ada satu terma. Botol air itu mesti BPA free. BPA free. Kadang-kadang kita mungkin itu ikutan kita saja, kita cari yang BPA free, tapi sebenarnya itu adalah kriteria untuk justifikasikan kualiti. Jadi yang BPA free mungkin kita lebih selamat, lebih selamat dan pengguna lebih
bila kita menggunakannya kita rasa lebih yakin. Tapi betul cikgu, bercakap mengenai kualiti ni kan. Sebagai seorang pengguna, Ifan yakin dan percaya kalau kita nak beli barang, kita akan lihat kepada kualiti dulu cikgu. Betul. Orang akan cakap barang ni kualitinya bagus, jadi kita pun pergi tengok. Betul. Kalau tak, kita rasa macam tak payahlah tengok produk ni. Kan? Sebab nak kata produk di pasaran terlalu banyak. Jadi yang mana satu yang orang kata Allah membeli menang memakai. Betul. Macam tu kan. Jadi kita naklah satu produk yang tak apa, mungkin harganya lebih sedikit tapi dia bersesuaian dengan kualiti. Boleh guna lama. Jadi itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita fikirkan. Jadi kriteria pertimbangan utama kualiti tadi, penyataan masalahnya adakah dia mematuhi piawaian. Jadi kena jawablah tu. Kalau botol air tadi kita kena patuhi piawaian makanan antarabangsa contohlah so BPA free tu. Okey. Jadi berapakah kos menghasilkan satu produk? Ini juga penting sebab kumpulan sasaran kita berbeza-beza. Mungkin ada produk yang kita hasilkan untuk kita boleh mensasarkan kumpulan mereka yang berpendapatan tinggi, ataupun berkemampuan untuk mendapat satu produk yang lebih mungkin kualitinya sama tapi dari segi reka bentuknya pula berbeza. Mungkin ada ciri-ciri yang berbeza dengan produk yang harganya lebih murah ataupun perincian tentang reka bentuk, elemen dan prinsipnya tadi tu perinciannya mungkin kurang sedikit dia punya kajiannya. Macam tu. Dan jangka masa berapa lamakah projek perlu disiapkan. Ini pun penting juga. Pernah tak Ifan dengar order-order tak siap-siap? Benar juga. Kan? Bila kita membuat tempahan tidak memenuhi tempoh tempahan. Jadi kita perlu merancang. Jadi kita pun kena orang kata kena sesuailah kalau bilangan yang nak dihasilkan tadi dengan perincian yang kita nak letakkan pada produk tadi. Kalau lebih orang kata lebih terperinci, mungkin perlukan satu proses reka bentuk yang lebih panjang. Lagilah lama tempoh masanya. Kena realistik lah. Jangka masa ni kena realistik. Sebagai seorang pelanggan juga, jangan kita macam nak cepat siap tapi desain yang kita bagi tu macam terlalu banyak, terlalu sukar untuk disiapkan. Jadi kan? Apa yang Ifan sebut tu mungkin salah satu daripada proses perbincangan dalam projek brief tadi tu kita skip lah, maksudnya kita langkau. Kita nak cepat, kita melangkau proses perbincangan tadi. Jadi kita tidak begitu jelas dengan apa yang kita mahukan. Okey. Alright. Jadi ini adalah 8 kriteria pertimbangan utama. Baik. Jadi cikgu ada sedikitlah aktiviti untuk Ifan. Aktiviti lagi? Okey, boleh. Kita mesti kena ada aktiviti, nanti lupa. Jadi aktiviti yang cikgu sediakan ialah cikgu dah sediakan daripada apa yang cikgu tunjukkan tadi. Baik. Cikgu dah sediakan persoalan-persoalan untuk Ifan kaitkan dengan kriteria pertimbangan utama yang cikgu dah sebutkan 8 tadi. Kalau penonton boleh lihat sekarang ni, Abang Ifan tengah ada ada banyak dekat sini, ada 8. Jadi Ifan kena padan dengan cikgu Ya. Okey, baik. Kita tengok yang pertama dulu. Apakah kegunaan produk ini? Okey. Kalau ini berkaitan dengan fungsi. Okey. Kita letakkan dulu. Bagaimanakah produk ini dipersembahkan? Itu dari segi konsep persembahan. Okey. Siapakah yang akan menggunakannya? Itu adalah dari segi tujuan pasaran. Okey. Berapakah jumlah? Sebab tadi Ifan fokuslah bila dengar cikgu cakap tadi. Okey, berapakah jumlah yang diperlukan? Ini dari segi kuantiti, okey, 100 ke 200 ke kan? Okey, bagaimanakah reka bentuk produk ini? Okey, ini dari segi style dan gaya. Okey, apakah piawaian yang perlu dipatuhi? Ini dari segi kualiti produk tersebut. Berapakah kos menghasilkan satu produk? Ini adalah kos juga. Dan daripada berapa lamakah projek perlu disiapkan? Ini merupakan ciri ataupun bahan utama untuk jangka masa. Okey, mai cikgu semak. Cikgu semak dulu cikgu. Betul. Kita Ifan macam yakin macam nampak kan? Tapi dari penerangan Ifan dan susun atur tadi cikgu yakin Ifan dapat menyusun atur dan memadankan ciri pertimbangan utama dan penyataan masalah dengan betul. Okey, jadi untuk tu cikgu ada
bintang untuk Ifan. Jadi terima cikgu kasih. bagi 3 bintang lah 3 untuk bintang. Ifan. Alhamdulillah. 3 Okey, bintang. 3 bintang lagi untuk soalan ataupun aktiviti yang kita buat tadi. Dekat sini boleh cikgu Boleh, boleh. Okey, 1. 2. Okey, 1 lagi, 3. Okey. Dah selesai aktiviti ni cikgu, ada tak lagi aktiviti yang seterusnya? Baik, seterusnya kita perlu memindahkan persoalan tadi kan cikgu kata perlu dijawab. Jangan tinggal sahaja soalan tu. Kita kena jawab. Kena jawab. Okey. Jadi cikgu nak Ifan pindahkan maklumat ataupun ciri-ciri pertimbangan utama yang telah kita nyatakan penyataan masalah. Baik. Dan kita perlu membuat catatan bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tadi. Okey, maknanya Ifan kena jawablah cikgu Ya, jadi cikgu ada sediakan satu borang project brief di sebelah okey. sana. Okey, Baik. kemudian ada 2 kolom di situ, ada 2 ruangan di situ. Ruangan yang pertama tu perlu Ifan isikan dengan kriteria pertimbangan utama dan Okey. persoalan. Maknanya Ifan akan ambil dua-dua ni lah. Ifan ambil dua-dua tu Okey. letakkan di pada ruangan Baik. yang pertama. Okey. Kita mulakan dengan fungsi boleh cikgu? Boleh. Okey, baik. Jom kita mulakan dengan fungsi dulu. Okey, fungsi di sini dan ini persoalan cikgu Ya, persoalan nanti yang perlu Ifan jawab. Penggunaan produk ini? Okey, Ifan ambil lagi 2 boleh cikgu? Boleh. Okey, ambil lagi 2, kita ambil dari segi kuantiti. Okey, ambil persoalan kuantiti. Lagi satu cikgu pilih, cikgu nak Ifan buat. Okey, soalan saya jawab apa? rasa saya minta pada kos lah. Kos kos. Okey, baik. Okey. Jadi cuba Ifan jawabkan soalan atau maksudnya borang project brief ini adalah kita perlu sediakan catatan-catatan yang dapat menjawab penyataan masalah tadi. Maksudnya kita perlu mencari penyelesaian ataupun apakah yang perlu diselesaikan pada masalah tadi. Baik. Jom kita mulakan dengan orang kata apa perincian yang pertama mengenai fungsi. Jadi Ifan boleh ambil board yang ada di situ dan menulisnya dan tampalkan balik situ supaya adik murid-murid di rumah dapat melihat respon. Kalau Ifan tulis kat situ terus boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey, Ifan cuba Silakan. Baik, Ifan buka dulu. Sini ada macam-macam warna. Okey, Ifan nak pilih warna apa perlulah. Okey, warna ungu. Baik, fungsi. Apakah kegunaan produk ini? Jadi kita masih kaitkan dengan gimmick kita di mana Ifan perlukan botol air cikgu. Ya, betul. Jadi kegunaannya adalah kegunaan produk ini untuk peserta Hari Sukan Sekolah. Okey, betul. Bagus. Okey. Baik. Okey, berapa banyak kuantiti yang diperlukan tu? Tadi pengetua sekolah Ifan baru call. Dia kata nak tambah sikit lagi. Tadi Okey. macam 100 kan? Ya, boleh. Tiba-tiba daripada sekolah yang sesi pagi pun nak join juga. Okey, boleh. Kalau macam tu dia kata lebih kurang 300. 300, okey, boleh. 300. Okey, 300. Jadi berapa kos menghasilkan tu pula. Ifan pilih kos tu jadi berapa kos menghasilkan tu. Jadi maksudnya berapa bajet yang Ifan ada untuk satu produk. Okey. Jadi kami perlu tahu juga mereka bentuk perlu tahu juga bagaimana berapa banyak peruntukan. Jadi Baik. Tadi nanti pun kita akan kirakan kos pengeluaran adakah bersesuaian ataupun tidak. Okey. Berapa? Tadi pun Ifan dah sebenarnya dah bercakap dengan akaunten sekolah lah. Oh, sempat tadi cakap dengan dia. Dia kata dia boleh bagi lebih kurang RM20 untuk satu botol. Okey. Okey, boleh Jadi Boleh. Ifan akan buat sini 20 kali 300 cikgu. Right. Okey. Jadi nampak tak tu Irfan, bila kita membuat project brief daripada peringkat perbincangan tadi, kita pergi kepada mencari maklumat dalam projek, ciri-ciri project brief, kemudian kita membuat satu senarai semak kriteria pertimbangan utama, yang akhirnya produk masalah maklumat tersebut kita masukkan dalam borang project brief. Dan dah dapat beberapa persoalan yang telah kita dapat penyelesaiannya, maksudnya sudah memberi gambaran bagaimana produk itu akan dihasilkan. Jadi itulah dia project brief, Irfan. Itulah dia project brief. Maknanya kita dah ada persoalan dan kita jawab mengikut kepada perbincangan yang kita lakukan selepas itu cikgu. Baik, terima kasih Cikgu Nazarul untuk segmen kali ini. Ifan dah faham mengenai cara untuk kita mengisi borang project brief ini. Jadi, untuk itu kita ingin berhenti berehat seketika. Sekalinya kita dalam Didik TV KPM untuk persoalan yang seterusnya bersama dengan Cikgu Nazarul selepas ini.